Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Badani, salam perpaduan. Terima kasih banyak. Minta maaf kepada rakan-rakan di TT. Tadi kita buat tiba-tiba tengah-tengah bercakap terjatuh lah pula. Saya pun lupa apa saya sebut tadi. Kan tiba-tiba jatuh pula. Ini akaun nombor 2 ya. Jadi sesiapa yang masih belum follow akaun nombor 2 saya ini, minta follow. Akaun nombor 1 masih lagi ditahan bawah ISA ataupun bawah SOSMA. 31 lah je. Sampai 31. Ya, direman sampai 31 hari bulan. InsyaAllah kalau tak apa-apa hal lepas 31 kita guna baliklah akaun nombor 1. Jadi akaun nombor 2 ni tak apa-apa aktif sangat ya. Ramai yang mungkin tak tahulah bila saya live pakai akaun nombor 2 ni, mungkin ramai yang tak tahu pasal akaun ni saya tak aktif sangat ya. Follower pun tak banyak tu akaun nombor 2 tu. Ya, apa pun kita tak boleh kita kata apa, bila dah terganggu je kita pun berdiam diri, tak melakukan apa-apa kan. Buat juga usaha macam mana pun, tetap juga kita akan teruskan penerangan kita dan live kita. Setakat ini alhamdulillah di YT stabil ya, walaupun itu hari pun ada gangguan ya. Saya punya live kat YT saya diserang ya oleh scammer macam-macam lah. Yang masuk hari ni harap-harap tak adalah. Tok siap saya pun dah standby kat sini ni ya. Frankie, siapa ni? Ada lagi siapa tadi tu? Ya, tok siap kata yang ada kat sini. Okey, pertamanya tadi saya ikuti juga persidangan parlimen sesi PMQ, soal jawab dengan Perdana Menteri ya. Seperti biasalah, seperti mana yang saya selalu sebut, bila ada soal jawab Perdana Menteri ni ya, tok lebay yang atas-atas tu dia akan menghilangkan diri. Itu biasa, selalu itu standard tok lebay kan. Dia dengar je Anwar datang hari ni, hari Selasa, masing-masing akan kehilangan telur. Patutnya datanglah kan. Kamu cakap sedap-sedap kat luar sana, waktu Anwar tak ada. Bila Anwar ada, diberikan peluang untuk bertanya, patut datanglah kan. Kalau betul-betul kita ikhlas nak membetulkan negara ini. Tetapi kalau niat kita hanya nak menjatuhkan seorang individu, seorang pemimpin, ni jadi dah. Bila pemimpin tu datang, kau lari. Kan? Walau bagaimanapun, PMQ tetap juga Anwar hadir hari ni. Ya? Sebab itulah sesi dia akan bertemu dan berdepan dengan soalan-soalan daripada ahli parlimen, sama ada daripada kerajaan maupun daripada pembangkang. Hujan lebat ni. Boleh dengar ke suara saya? Hujan baru turun ni. Hari ni banyaklah ya, soal jawab ahli parlimen kepada PMX kita. Dan yang paling menarik sekali, bila PMX sempat menjawab fitnah yang dikemukakan oleh ahli parlimen Pasir Putih yang berjambang-jambang janggut tu kan, Nek Zawawi. Semalam tak salah saya, semalam sedaplah dia berpokok kan. Dia kata mempersoalkan integriti bawah PMX berkenaan dengan kontrak pembekalan melibatkan disaji ni ya, dan dia melibatkan kononnya ahli parlimen Bukit Gantang kan. Dia kata sumber dapat daripada WhatsApp, dia terima WhatsApp dan sebagainya. Jadi dia semalam pun dah dicabar oleh pemimpin DAP dan juga diminta oleh speaker supaya dia buat laporan polis sebab dia kata dia ada bukti, dia ada salinan macam-macam lah kan, sumber-sumber yang boleh dipercayai, iaitu TikTok dan WhatsApp. Jadi speaker kata, buat apa dia dah kat parlimen kan, dia dah kat parlimen, kita tidak boleh buat apa-apa. Apatah lagi semalam MP Bukit Gantang tak ada, dia nak jawab pun tak boleh. Kamu cakap berkenaan dengan dia. Kemudian parlimen pun tak boleh buat apa-apa. Yang kamu bawa tak ada bukti pun, kamu bercakap dengan Elio aja kan kat parlimen. Janganlah ulang balik seperti Jagon tu kena 6 bulan, isu macam ni lah kan, berkokok dalam parlimen berdasarkan surat layang. Sebab tu dia kena 6 bulan. Jadi MP Pasir Putih ni kena hati-hati lah kan. Jangan kata besok kerajaan ni zalim. Bila kamu kena gantung 6 bulan, kamu kata zalim. Tapi bila kamu fitnah orang, kamu tak kira yang kamu tu zalim kan. Kamu fitnah orang, tak ada bukti, tak ada yang kamu tunjukkan, kamu tak rasa kamu zalim. Bila kamu aibkan ahli parlimen yang lain, tapi bila kamu kena ambil tindakan, kena hukum, kamu kata kamu zalim. Ini masalah lebay ni saudara. Semalam bila saya baik pasal speaker tak ambil tindakan ke apa-apa kat dia. Speaker masih lagi bagi ruang
Bahkan speaker menasihatkan ahli Parlimen Pasir Putih ini supaya bawa segala dokumen atau bukti yang dia ada, ya, sama ada bukti WhatsApp ke, TikTok ke, bawa dekat SPRM, buat laporan polis, bawa ke SPRM, berkokok dekat Parlimen, ya, tak ada guna, semata-mata nak buat konten TikTok, kan? Tuduhan-tuduhan dia itu akan diambil oleh walaun-walaun yang bodoh ni. Mereka akan buat konten dalam TikTok. Jawapan dia tak nak buat, jawapan dia tak nak dengar. Dia nak dengar tuduhan saja. Itu matlamat dia semalam. Jadi speaker kata pergi bawa, speaker mencadangkan supaya dia buat laporan ke SPRM. Kalau dia kata dia ada bukti, dia ada sumber dan sebagainya. Bahkan dalam Parlimen dia kata sumber dia tu amat boleh dipercayai. Kan? Daripada WhatsApp, daripada TikTok, kan? Jadi speaker kata tak apalah kalau kau dah beriman dengan sumber kau tu, pergi bawa ke SPRM. Pimpin DAP siap cabar lagi. Saya cabar ahli Parlimen Pasir Putih buat laporan SPRM. Tak tahulah dia dah buat ke belum. Dan hari ini, kan, benda yang sama dijawab oleh PMX. Dia sentuh. Walaupun Pasir Putih tak timbulkan depan PMX hari ni, dia cerita pasal lain. Hari ni Pasir Putih bangun bertanya dengan PMX isu lain. Dia tak nak timbul yang semalam tu, kan? Tapi dia ingat PMX ni tak dengar. Dia ingat PMX ni tak tahu apa yang dia cakap semalam. Jadi walaupun dia tak tanya PMX khusus dalam isu tersebut, tapi sempat juga PMX jawab, kan? Bagi saudara yang tak dengar jawapan tu, ada dalam konten TikTok saya. Dalam konten TikTok saya masukkan. Jadi sempatlah PMX jawab dengan menyatakan bahawa benda itu adalah fitnah, tak betul. Berkenaan kontrak tu, dia kata saya yang sign. Anwar kata saya yang sign, saya tahulah, kan, benda tak betul. Jadi janganlah bila orang tanya sumber daripada WhatsApp, sumber daripada TikTok, tak ada sumber yang sahih. Sebab tu Datuk Seri Anwar Ibrahim nasihatkan MP Parti Putih sebelum buat dakwaan, dapatkan sumber yang sahih, ya. Jangan bersumberkan TikTok, jangan bersumberkan kepada WhatsApp, dalam grup-grup WhatsApp. Yang paling best sekali bila PMX kata apa, kalau bab-bab agama, bab-bab yang tahu pula dia cari, kan, dalam Al-Quran surah berapa, ayat nombor berapa. Kalau hadis, dia boleh riwayatkan hadis tu dia ambil sanad daripada mana, diriwayatkan oleh siapa, boleh pula kau cari, kan. Al-Quran boleh pula kau cari ayat berapa, surah berapa. Tapi bila kau nak fitnah orang, sumber kau TikTok, sumber kau WhatsApp, tak nak cari sumber yang asal, sumber yang sahih. Ini yang Anwar tegur hari ni. Berapi juga dah telinga, betul tak? Berapi juga dah telinga, kan. Kita dah beritahu dah, kau dengan PMX ni bercakap dengan dia, kau kena siap buat prepare, bersoal jawab dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ni. Kau kena buat research dulu, study dulu. Jangan bawa ILU aja. Kau cakap dengan PMX, memang kau kena lah, kan. Kalau kau tunjuk bodoh kau tu, macam kau berceramah depan walaon, dan style yang sama kau nak bawa depan PMX, memang kau kena, kan. Memang kau kena lah. Sebab tu nak cakap dengan dia, bawa bukti, bawa data, paling-paling tidak pun sumber yang mana, kan. Ni sumber TikTok, sumber WhatsApp. Nak tuduh orang, lepas tu bila ambil tindakan oleh speaker besok, kata kerajaan zalim. Macam jargon tu, 6 bulan kena gantung, kan. Kata kerajaan zalim. Bila kau fitnah orang, tak zalim ke? Kau maibkan orang, kau tuduh orang lain, tak zalim ke? Kan. Bila kena otak-otak diri kau, zalim. Zalim. Ni yang jargon jadi, yang berlaku pada jargon tu. Hari ni nasib baik Pasir Putih tak kena semalam. Bila dia menuduh bukan gantang, ada unsur rasuah. Dia kata ada unsur rasuah. Sumber dia daripada WhatsApp, daripada WhatsApp. Dia kata daripada sumber-sumber yang boleh amat dipercayai, dia kata. Tapi tak bawa, sembang lah, tunjuklah dalam Parlimen, kan.
MP DAP tersebut? Tunjuk dalam parlimen. Kalau kamu tunjuk pun dalam parlimen, parlimen tidak boleh berbuat apa-apa. Kan, sebab urusan rasuah ini, siasatannya bukan dilakukan oleh speaker. Urusan rasuah ini adalah SPRM. Kamu cerita dalam parlimen, apa yang speaker boleh buat? Kecuali kamu melanggar peraturan parlimen, melanggar peraturan sebagai ahli parlimen, yang itu akan ada hukuman. Tapi kalau kamu bawa kes-kes ni, besok kalau dibiarkan benda ni menjadi kebiasaan dalam parlimen, sikit hari esok adalah cerita di kawasan saya tu seorang anak gadis telah dirogol semalam. Rumah dia kena pecah, kena rogol. Sembang dalam parlimen. Dia kan jadi macam tu, saudara. Kalau kita izinkan ahli parlimen berterusan bodoh macam itu, satu lagi parlimen Malaysia ni jadi parlimen kartun. Cerita pasal laki bini bergaduh. Jiran saya tu, dia kata, kawasan saya tu, saya dah cuba selesaikan masalah dia bergaduh suami isteri. Sampai nak bercerai-cerai berai. Cerita kat parlimen. Anak jiran saya tu semalam accident, langgar mak rempit, accident langgar tembok. Cerita kat parlimen. Kalau dibiarkan macam tu berat, saudara. Parlimen hanya membicarakan kes-kes macam itu. Kan? Macam Pasir Putih. Banyak lagi benda nak sembang. Ceritalah pasal pengundi kamu di Pasir Putih. Dah bangun sangat ke Pasir Putih tu? Dah tak ada masalah dah kasih Pasir Putih. Duk cerita benda-benda mengarut nak fitnah ahli parlimen Bukit Gantang. Kan? Geng dia kat dulu tu. Geng dia kat dulu. Tapi sebab orang tu dah sokong PMX, jadi bahan lah. Kan? Buruk tak buruk panggil lebay macam tu lah. Dulu geng dia tu PN. Tapi oleh kerana dia sokong PMX, dia akan buat satu cerita untuk nak burukkan orang ni. Nak burukkan orang ni. Konon-konon nak tunjuk kepada rakyat, ahli parlimen Bukit Gantang itu sokong PMX sebab apa? Sebab PMX bagi dia projek. PMX bagi dia projek. Sebab tu dia sokong PMX. Tu dia nak gambarkan semalam tu. Dia nak tunjuk. Sebab tu bila tanya mana bukti, tak ada. Bila cabar oleh speaker buat report SPRM, tak tahulah hari ni buat tak buat report tak tahulah. DAP cabar, suruh buat report. Kan? Buatlah. Kalau benda tak betul, sesilap kamu dituduh pula membuat laporan palsu. Buatlah. Sembang kari je. Lepas-lepas ni saudara. Janggut je panjang, jambang je berselerat kat pipi tu. Kan? Tapi perangai teruk. Hari ni kena dengan PMX. Kan? PMX jawab. Walaupun kau tak berani nak tanya PMX isu tu, sebab semalam kau PMX tak ada, kau sebut sedap lah. Semalam Anwar tak ada, sedap dia cakap. Kan? Tidak ada integriti lah, keterusan lah. PMX ni selalu bercakap tentang integriti, keterusan. Tapi yang berlaku di MP Bukit Gantang, dapat projek. Itu disebut. Saya dapat sumber-sumber yang amat dipercayai. Dia kata, hebat saudara. Macam dapat sumber daripada Al-Quran pula kan. Amat dipercayai. Betul bangun MP daripada DAP. Tunjuklah. Tak tunjuk. Last kali speaker kata apa? Macam mana lah dia tahu. Kan? Saya nasihatkan supaya laporan SPRM dibuat. Sebab kamu kata kamu ada bukti, kamu kata kamu ada dokumen dan sebagainya. Ada salinan WhatsApp dan sebagainya. Kan? Pergi buat laporan SPRM. Kalau dia tak buat, memang tak telur. Kan? Memang tujuan dia nak fitnah orang. Dan hari ni dia tanya PMX soalan lain. Dia tanya PMX soalan lain. Tapi dia ingat PMX ni tak dengar semalam kot. Kan? Dia ingat PMX ni tak datang parlimen, walaupun dia tugas kat luar banyak sebagai Perdana Menteri program-program sana. Dia ingat PMX ni tak beritahu apa yang berlaku kat parlimen. Dia tahu saudara. Apatah lagi sekarang zaman maklumat dengan mudah dapat. Kan? Dia jadi dalam konten, dalam TikTok, dalam YouTube, dalam kereta dia pun ada TV, ada apa semua. Sambil dia berjalan-jalan pergi mana-mana kan, dia boleh tengok persidangan apa yang berlaku, apa orang kata kat dia. Sebab tu dia tak ada dalam parlimen pun, dia tahu orang kata dia ambil gaji kan. Dia tak makan kerana tak ambil gaji. Dia macam malaikat, dia tahu cerita tu walaupun dia tak ada kat parlimen kan. Yang kedua, Perdana Menteri dia ada pegawai dia kat situ mencatat setiap soalan. Apa-apa isu dalam parlimen, pegawai dia akan catat supaya Perdana Menteri boleh gulung dalam penggulungan bajet. Jadi semalam Perdana Menteri jawab hari ni kan, isu melibatkan Bukit Gantang. Dia kata saya tahulah, dia kata mengarut fitnah, dia kata. Bila tanya sumber tak tahu, sumber WhatsApp.
Kan? Sebab tu PMA kata, kalau bab-bab agama Quran, boleh pula cari, tahu pula tu. Kan? Bila nak kata kat orang, oh ni surah ni ayat yang ke berapa, surah ni ayat ke berapa. Kalau hadis pula, oh ini hadis diriwayatkan oleh orang ni. Apa tahu dia. Sebab dalam Quran dia tak berani nak menipu. Kan? Tak berani nak cedok-cedok je. Quran ni takut dia. Tapi benda-benda macam ni nak fitnah orang, politik main tibai je. Tak ada langsung husnuzan, tak ada. Tak ada saudara. Walaupun jambang berseligat, janggut panjang, pakai serban, tapi fitnah sedap mulut je. Kan? Dia silap lah. Dia silap. Bila berdepan dengan PMB, kau buat cerita-cerita tak ada nilai macam tu, memang kau kena. Itu kat Parlimen hari ni. Satu isu lagi, saya nak sentuh sikit. Semalam pun ada saya sebut berkenaan dengan Razman. Razman Zakaria adalah ucapan dia terlintan tu lah. Seperti mana kita tahu bahawa Razman ni pun telah pun dipanggil oleh polis untuk disiasat dalam perhimpunan tersebut. Kononnya perhimpunan itu adalah perhimpunan untuk balas balik perhimpunan yang katakan kibar bendera Cina tu. Razman pun dia nampak anjing kurap kan, anjing kurap nampak bangkai tu berjalan, ada modal sikit, ini sedap ni tu. Kita pun tak ada kerja. Saya adun ni duduk Perak, tak ada kerja apa, dia tak reti nak buat kerja. Tak reti nak menguruskan masalah pengundi-pengundi. Jadi saya cari isu, jumpa isu. Jumpa isu, dia pun ajak budak-budak dia, budak unit amal apa semua ni, jom kita berhimpun. Tapi bawa bendera jalur gemilang, dia kata. Sebagai sindiran lah. Sebelum itu ada himpunan NGO tu, Pertubuhan Cina tu. Dia dalam tu ada bendera Malaysia, ada kat situ bendera China, bendera Thailand, bendera Vietnam. Tapi dia fokus bendera China aja, yang dikibarkan oleh warga negara China. Ada yang Thailand kibar bendera dia, Vietnam ada kibar bendera dia. Tapi dia fokus kat warga China. Sebab apa? Nak main isu politik. Dalam Malaysia ni, nak main isu perkauman, China aja sasaran. Jarang orang India kena, saudara. Jarang orang asli kena. Jarang orang Iban Bidayuh kena. China jadi sasaran. Sebab dia tahu kekuatan Pakatan Harapan ini, Pakatan Harapan terutamanya adalah daripada sokongan orang-orang Cina. Yang itu mereka tak boleh nak ambil lagi undi. Yang menyebabkan mereka selalu kalah paling raya sebab pengundi-pengundi Cina yakin dengan Pakatan Harapan. Jadi sebab itulah mereka kena timbulkan kebencian orang Melayu pada kaum Cina. Sebab tu kalau betul atas dasar kenapa mereka tak tikaikan bendera Thailand ada di situ, bendera Vietnam ada kat situ? Kenapa mereka tak tikai? Kenapa China jadi sasaran dan yang pegang bendera pula warga Cina? Apakah kerana warga Cina tu mengangkat bendera dia untuk menandakan semangat patriotik dia, walaupun dia berada di negara orang, tapi dia masih ingat kepada negara dia? Bagi kamu masalah, bagi kamu memang peraturan tidak membenarkan, tapi jangan jadikan sentimen. Kan? Ini isu peraturan je, langgar peraturan. Sebab undang-undang negara kita ada. Bendera-bendera negara luar tidak boleh dikibarkan di tempat awam. Ada dalam peraturan. Maknanya kesalahan dia hanya langgar peraturan saja. Tapi kita main sentimen ni, dalam ucapan kalau saya dengar Razman cakap, mata macam kita, kulit macam kita, naklah kita bersatu padu. Kan? Nak timbulkan ni main perkauman. Maksud dia mata macam dia, kulit macam dia tu orang Melayu lah. Kan? Dia ingat orang Melayu macam dia. Kita sendiri orang Melayu malu nak mengaku macam dia. Kaki fitnah. Kan? Siapa nak mengaku Melayu macam dia? Kau yang perasan orang lain nak sama macam kau. Kita nak jadi macam dia. Duk fitnah orang kalah minta maaf. Fitnah orang kalah minta maaf. Siapa nak jadi macam dia? Tak nak kita jadi Melayu macam tu. Melayu terbangsat macam dia tu. Apa? Tak ada maruah. Kan? Tak ada maruah. Tak lama ni Komeng nak sama dia ni. Jangan pelik besok. Sikit hari besok dia jumpa Komeng minta maaf. Dengan Anwar minta maaf dah. Berapa banyak dia minta maaf. Kan? Apakah kita nak jadi Melayu macam dia? Na'udzubillah saudara. Jangan kita letak maruah kita serendah macam Razman ni. Kan? Macam lebay-lebay ni. Rugi kita jadi manusia kalau kita letak maruah kita macam dia tu. Suka-suka hati fitnah orang, lepas tu minta maaf. Fitnah orang minta maaf. Kan? Ni Komeng nak saman dia. Pasal dia tuduh Komeng ada program tu. Kan? Dengan Komeng ada ke KL waktu itu. Tapi dia kata dengan Komeng mengetui tu. Dia kena. Si hari esok jumpa Komeng.
Minta maaf pula. Ampunkan kami penunggu gua. Ampunkan kami penunggu gua. Ampunkan kami penunggu gua. Dia kerja macam tu balik Sarawak. Tak pelik Razman ni. Dia boleh buat apa sahaja, walaupun ianya adalah mencemarkan maruah dia. Dia sanggup buat, janji aku tak keluar duit. Janji aku selamat, tak kena saman. Sekarang depan walaun dia tunjuk hebat. Kan? Oh, kau tengoklah ucapan dia. Lepas tu bila benda ni dah viral, dia pergi jumpa wawancara kat Malaysia Kini. Lepas pada tu, lepas pada orang hentam dia, main resis, dia pun takut polis ambil tindakan kerana resis. Oh, dia cover balik. Buat wawancara dengan Malaysia Kini. Dia kata orang ambil kata-kata saya tu di luar konteks. Kata, kalau otak dia konteks apa? Kau nak sebut apa konteks kau? Bila kau kata kita Melayu yang mata macam ini sama, kulit macam ini sama, naklah satu padu. Konteks apa kau nak sampaikan? Kan? Kalau tidak isu perkauman, konteks apa yang kau nak sampaikan, wahai Razman? Kau nak menipu siapa? Bila kau dengar polis nak siasat, kau dah gelabah lah. Kan? Isu 3A ni saudara, tak betul saudara, ni cepat dekat. Isu 3A ni. Kemudian dia ada pula walau bodoh ni, dalam media sosial, walau bodoh kata apa? Oh, perhimpunan yang kibar bendera Cina tu tak kena panggil pun. Siasat. Takkanlah kami berhimpun bawa bendera gemilang, kami dah disiasat. Salah ke kibar bendera gemilang, dia kata. Lebih kurang ada 200-300 orang tu kan. Geng-geng Razman ni, budak unit amal ni. Kan? 200-300 orang kibar bendera gemilang dipanggil oleh polis untuk kesihatan. Dia kata, apakah mengibar jalur gemilang itu satu kesalahan, kata mereka. Ya sebenarnya mereka bodoh. Yang polis siasat tu bukan kerana kesalahan kibar jalur gemilang. Yang polis panggil Razman untuk siasatan. Kan? Bukan kerana kibar jalur gemilang. Kamu dipanggil siasatan kerana kamu berhimpun di tempat awam tanpa ada kebenaran. Melanggar atas perhimpunan awam. Itu aja. Bukan kerana kibar bendera tu. Jadi sebab itulah kata nak tahu dari segi undang. Kalau kita dipanggil oleh polis untuk kesihatan, kena tahu, kena jelas. Saya dipanggil ni kesalahan saya apa? Kalau polis kata kesalahan kamu kibar jalur gemilang, bolehlah kita bising. Menjadi kesalahan ke kat negara kita ni mengibar jalur gemilang? Bolehlah kita bising. Masalahnya polis kata kesalahan kamu adalah berhimpun tanpa kebenaran. Itu kesalahan kamu. Kamu buat bendera ke, bendera gemilang ke, bendera Palestin ke, bendera PAS ke, tak masalah. Bukan isu bendera, isu berhimpun tu. Kan? Walaupun kau berhimpun tu kau tak ada bawa telur, contohnya, ataupun semua sekali pakat bawa telur, ada yang tak bawa telur ke, kan? Isu dia bukan ada telur tak telur, isu dia berhimpun. Kesalahan dia berhimpun. Sebab tu kena cerdik, wang, jangan bodoh. Kalau kamu bodoh, kena tipu kat kamu punya lebay lah. Kan? Ni lepas ni dia ceramah kat kampung-kampung, kat ulu-ulu. Kan? Dia akan ceramah lah. Kerajaan sekarang ni teruk, dia kata. Bendera Cina boleh kibar. Bendera gemilang, negara kita tak boleh. Tengok saya. Saya ceramah kat Terintan. Saya berkumpul kat Terintan tu, kat Menara Terintan tu. Saya berkibar bawa jalur gemilang. Saya dipanggil oleh polis, disiasat. Dia kan kelentong kat kampung-kampung. Malah orang yang bodoh, marah. Kan? Pula jadilah bawah Madani ni. Kibar jalur gemilang pun salah. Kan? Tapi kalau kibar bendera Cina boleh pula. Itu sentimen tu yang dia akan bawa. Sentimen inilah yang akan ditimbulkan dalam konten TikTok. Ini masalah saudara. Ini masalah dia. Kan? Masalah dia apabila ada pemimpin langgar undang-undang, kemudian dia bagi tahu penyokong dia dizalimi. Dalam parlimen macam tu juga. Kan? Dalam parlimen dia yang langgar. Dia yang tuduh orang. Dia yang fitnah orang. Kemudian bila dia dah ambil tindakan, dia kata orang berlaku zalim kat dia. Dia berlaku zalim orang lain boleh. Dia fitnah orang lain boleh. Dia tuduh orang lain boleh. Tapi tindakan bila dia ambil pada dia, maka dia kata dia dizalimi. Ini lebay. Itu kelebihan lebay. Kan? Kelebihan dia. Jadi yang dia tak boleh nak lari. Dia tak boleh kata lah kan. Di luar konteks lah. Ucapan saya mengatakan kulit yang sama, mata macam ni, mata hitam macam ni. Kan? Dia tak boleh nak kata di luar konteks. Kan? Jelas. Bila kamu bawa isu tu, kerana kamu cerita pula orang kita bekerja dengan kaum itu, dan ucapan dia ada.
Memang resis ucapan tu. Kan? Resis. Ungkit-ungkit tentang orang kita bagi sokongan pada kaum Cina. Ni apa ni? Hantar ke Pulau Jejak je macam ni kaya ikut kan? Kalau boleh undang-undang kat Malaysia ni, siapa yang main isu perkauman, yang main memburuk-burukkan kaum-kaum lain, ambil tindakan, hantar dekat pulau. Supaya dia tidak ada kaum lain kat situ, biar ada kawan dengan beruk. Duduk hantar kat pulau tu.